Pada ketika Kaiser mencari jawapan untuk mengalahkan Isagi, Isagi mendengar perbualan di antara Kurona, Yukimiya dan Hiyori berkenaan sistem bidaan dalam saingan Neo Egoist League dalam bilik tidur mereka. Kurona telah membuat kira-kira dan memberitahu kesimpulan dia kepada Yukimiya dan Hiyori bahawa satu gol dalam saingan Neo Egoist League bernilai lebih kurang 30 juta dan boleh pergi sehingga 50 juta. Yukimiya merasakan fikiran Kurona betul disebabkan Isagi berjaya menambahkan 100 juta dalam nilai bidaan dia disebabkan Isagi mencatatkan 2 gol dan 1 pertolongan gol menerusi gol Kaiser. Walaupun elemen lain diambil kira seperti berapa banyak penciptaan peluang yang dibuat oleh seseorang pemain, tetap juga nilai yang diterima oleh pemain tersebut boleh pergi sampai tahap itu sahaja. Hiyori bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Yukimiya disebabkan dia berjaya mendapatkan 20 juta melalui pertolongan gol Isagi. Jadi nak tak nak tingkatkan nilai kena pastikan diri sendiri mampu bagi sumbangan gol, tak kisah gol ataupun pertolongan terhadap gol tersebut. Dilihat, Kurona, Hiyori dan Yukimiya mahu menyina dalam perlawanan seterusnya. Isagi waktu tu dia tengah baring sambil melihat carta bidaan semasa dalam saingan Neo Egoist League, di mana dia melihat perbezaan nilai bidaan Rin dengan nilai bidaan dia hanya 30 juta. Isagi yang mendengar perbualan tadi mempersoalkan dalam diri dia kalau dia mampu mengalahkan PSG dan memiliki gol yang lebih banyak berbanding Rin. Adakah dia mampu memintas Rin dalam carta tersebut? Lagipun peluang nak dapat gelaran nombor 1 Blue Lock dah ada dekat depan mata dia. Jadi Isagi nak kalahkan Rin, dia nak merasai keindahan menjadi pemain nombor 1 Blue Lock. Secara tiba-tiba Yukimiya memanggil Isagi untuk mengikut mereka pergi menonton perlawanan ketujuh dalam saingan Neo Egoist League yang menyaksikan pasukan FC Barca menentang pasukan PSG. Mereka pun pergi ke bilik yang memiliki paparan skrin TV mungkinlah yang cukup besar untuk menyaksikan perlawanan tersebut. Gagamaru dan Raichi dah berada dalam bilik tersebut. Masa Isagi sampai, perlawanan baru sahaja nak bermula. Mereka menonton perlawanan tersebut sebab nak tahu pasukan PSG ni macam mana, nak cari strategi yang sesuai untuk berhadapan dengan pasukan PSG nanti. Perlawanan ketujuh dalam saingan Neo Egoist League dimulakan oleh pasukan PSG. Charles memberikan hantaran kepada Rin. Pasukan PSG memulakan perlawanan tersebut dengan formasi 3-5-1-1 dengan Rin menjadi penyerang tunggal mereka dan pada ketika itu Shido memanaskan bangku simpanan. Otoya dan Bachira terus menghampiri Rin untuk mengekang kemarahan Rin, tetapi pasukan PSG tidak memberikan Rin berseorangan. Datang Nanase dan Tokimitsu untuk membantu Rin, jadi situasi sekarang tidak memihak kepada pasukan FC Barca. Terus pasukan PSG memulakan hantaran 1-2 mereka yang bermula daripada Rin sehingga bola tersebut berjaya sampai ke arah Charles. Charles terus menyambung hantaran tersebut kepada Rin. Isagi yang melihat hantaran tersebut berjaya sampai ke arah Rin merasakan Rin dah berada dalam kawasan yang sesuai untuk menggunakan senjata terhebat dia iaitu rebatan melencong yang sangat tepat. Rin melakukan percubaan ke arah gawang gol pasukan FC Barca tetapi rebatan dia tak melencong seperti biasa yang dia lakukan. Rebatan tersebut pergi ke arah sisi kanan Moro yang ditugaskan sebagai penjaga gol pasukan FC Barca. Moro tak berjaya menghalang rembatan tersebut. Jadi situasi perlawanan sekarang, pasukan PSG mendahului perlawanan dengan skor 1-0. Rembatan Rin tersebut membuatkan Isagi dan yang lain terpegun. Tak sangka Rin mampu melakukan rembatan seperti itu. Isagi sedar yang Rin dah belajar untuk merembat bola yang menghasilkan jenis putaran bola yang berbeza-beza. Jadi Rin dah ada banyak pilihan untuk mencarikan gol. Melihat situasi perlawanan dah 1-0, Loki mahu melakukan pertukaran. Raichi peliklah kenapa tiba-tiba nak buat pertukaran pemain, lagikan pula mereka mengeluarkan Rin dan memasukkan Shido. Dilihat, formasi PSG bertukar terus. Mereka bermain dengan formasi 3-2-4-1. Tapi yang menariknya, hanya 5 orang pemain pasukan PSG sahaja yang tak ditukarkan oleh pemain lain iaitu Runoa, penjaga gol pasukan PSG. Chapa, Gabon dan Michelin masih dikekalkan sebagai pemain pertahanan mereka. Tetapi Chapa dan Michelin masing-masing dah lebih ke arah bek kiri dan bek kanan. Sebelum ni lebih ke arah pemain pertahanan tengah. Dan Charles yang bertindak sebagai pemain tengah di belakang penyerang tunggal. Yang lain semua tukar.
Perlawanan dimulakan kembali oleh pasukan FC Barca, tetapi apabila bola nak sampai ke arah Otoya, Karasu berjaya melakukan terjahan bersih terhadap Otoya dan merampas bola tersebut dan terus menghantar bola tersebut ke arah Zantetsu. Isagi merasakan sistem pasukan PSG sekarang ni lebih memfokuskan kepada serangan balas. Dah dapat bola, terus pergi serang dengan kombinasi yang sangat laju dan mereka akan fokus untuk memberikan bola kepada Shido dan Shido akan menjadikan gol. Zantetsu terus melakukan hantaran kepada Charles dan Charles terus menghantar bola tersebut kepada Shido. Hantaran Charles tersebut dahlah laju, lepas tu melengkung cantik ke arah Shido. Kagamaru waktu tu rasa Shido tak mampu untuk melakukan sesuatu terhadap bola tersebut. Shido menunjukkan kenapa dia ni bekas pemain nombor 2 Blue Lock terus melakukan rebatan volley menewaskan Moro begitu sahaja meskipun dia dijaga oleh seorang pemain pasukan FC Barca. Tapi itulah Shido, bagilah bola yang pelik-pelik dekat dia pun dia masih mampu melakukan sesuatu, membuatkan skor perlawanan sekarang dah 2-0. Kagamaru pun memberikan penilaian dia terhadap pasukan PSG yang sangat bergantung kepada bakat penyerang mereka untuk menghasilkan gol. Yukimiya sepertinya memberikan pandangan dia juga bahawa pasukan PSG sangat berbahaya dengan dua sistem yang berbeza, satu sistem yang memfokuskan Rin dan satu sistem yang memfokuskan Shido. Jadi Raichi bertanya kepada semua individu yang ada dalam bilik tu macam mana plan mereka nak berhadapan dengan pasukan PSG. Isagi dan Hiyori memberikan pandangan dia di mana mereka merasakan pasukan PSG bergantung kepada hantaran Charles. Charles tahu gaya permainan Shido dan dia memang dah rancang untuk melakukan hantaran tersebut, membuatkan Raichi, Kagamaru dan Kurona terkejut apa benda yang Isagi dan Hiyori nampak sebenarnya. Isagi meneruskan kata-kata dia lagi, pertolongan Charles terhadap Rin, hantaran dia tu memiliki sedikit putaran ke belakang yang menyebabkan Rin memiliki banyak pilihan untuk menjadikan gol. Hiyori pula mendedahkan yang Charles sangat memahami gaya permainan Shido yang berteraskan naluri dan Charles mampu bersaing dengan pandangan dan penciptaan permainan yang boleh dilakukan oleh Rin. Di akhir chapter, Isagi dan Hiyori memberitahu kesimpulan mereka kepada semua individu dalam bilik tersebut kenapa pasukan PSG mampu memenangi satu-satu perlawanan itu dengan dua sistem yang berbeza. Disebabkan hantaran yang cantik yang mampu dilakukan oleh Charles Chevalier dan kita dapat melihat susuk tubuh Charles dialah jantung kepada kedua-dua sistem tersebut dan chapter 244 pun tamat.